find out open itu rosak. Kena tekak panjang. Oh ya ni. Oh ya okey sikit. Tak ada ni boleh tu. Tak boleh pasang ni. Ada. Ha. Ada. Tiap-tiap yang tak lagi serinyak. Kenapa? Serinyak dia tak boleh. Bagi kami ni start bagi kami internet down. Pakai mobile data. Apa dah? Tukar dah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasajjid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kita meneruskan lagi pengajian kita pada pagi yang barakah ini, untuk kita sama-sama menilai dan memerhatikan dan menambah keimanan kita, menambah ilmu kita dengan membaca daripada kitab yang sama-sama kita tekuni sekarang ini. Kita berada pada muka surat yang kelima berkaitan pengenalan tentang ilmu akidah, iaitu peringkat pengajian akidah. Jadi di sininya disebutlah bagaimana ilmu akidah ini seperti mana ilmu-ilmu lain, ilmu dunia ke ilmu akhirat, dia ada peringkat dia. Ada peringkat yang asas, ada peringkat yang pertengahan dan ada peringkat yang lanjutan. Jadi berdasarkan kepada itu, kita dapati bahawa para ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, yang mana mereka ini menyusun pengajian ilmu akidah. Jadi setiap daripada zaman itu para ulama cuba untuk memberi nafas baru dan juga memperkenalkan akidah pengajian ini kepada masyarakat. Maka perkembangan penulisan dalam ilmu akidah dan ilmu kalam dia berkembang dengan perkembangan zaman. Apabila zaman itu banyaknya masuk unsur-unsur dan penyelewengan dia kepada golongan falsafah batiniyah, maka dalam kitab akidah pun mereka selitkan perbincangan berkaitan dengan itu. Sebab itu istilah-istilah, kadang-kadang istilah ahli falsafah, istilah yang digunakan oleh golongan batiniyah ada disebut dalam perbincangan kitab-kitab akidah yang lebih mendalam. Secara umumnya kita boleh bagikan kepada tiga lah pengajian akidah ini: peringkat permulaan, pertengahan dan peringkat tinggi. Pada permulaan, kitab yang menyebut tentang dalil yang umum. Kita nak mengaji akidah pada peringkat permulaan, terutamanya ajar kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, ajar kepada orang yang baru nak kenal Islam. Kita tak boleh bagi yang berat-berat, bagi yang asas dulu. Antaranya disebutkan kitab Aqidatul Awam Syekh Ahmad Marzuki, Qawaidul Aqaid Imam Ghazali, Aqidah Tahawiyah
Aqidah Al-Islam dan Kifayatul Awam oleh Syekh Al-Fadhali. Itu antara contoh-contoh lah. Ini pun saya tak mau panjang di sini kerana sekadar sebut je. Setelah itu pada peringkat pertengahan bolehlah mempelajari kitab-kitab kepada syarah tadi. Sebagaimana yang kita ada ni syarah kepada Matan Sanusiyah. Kitab yang kita baca ini syarah kepada Matan Sanusiyah Ummul Barahin, Matan Kharidah Bahiyah bagi Syekh Ahmad Dardi, dan Aqidah Nasafiyah bagi Imam Umar An-Nasafi. Dan antara kitab yang sering dijadikan pengajian ialah Jawharatut Tauhid bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani serta syarah-syarahnya. Okay. Dan dalam syarah-syarah kepada kitab ini dia ada peringkatnya. Ada yang peringkat mudah dan ada peringkat yang sukar dan peringkat yang mendalam. Di sinilah perlu seorang itu kena tengok diri dia, kena nilai dia ni peringkat mana. Kita nak pergi mengaji, tengok kita peringkat mana. Tak? Kita tak pergi terus kepada peringkat yang tinggi dalam keadaan kita belum ada asas. Jadi pengajian akidah yang sebenar untuk kita dapat hasil kefahaman yang betul, kita kena ikut tangga-tangga dia. Setelah itu, jika seseorang itu ingin mendalami lebih lagi ilmu kalam, khilaf yang berkisar tentang mazhab-mazhab lain ini, maka mereka akan lebih danjuk lagi pergi pada kitab-kitab besar dalam ilmu akidah seperti Syarah Maqasid bagi Imam Taftazani dan Al-Mawaqif bagi Imam Iji dan syarah kedua-duanya. Ni begitu juga tokoh-tokoh kitab-kitab ulama kalam yang terdahulu, yang mana perbahasan mereka tu perbahasan yang bersifat akli, yang memerlukan kefahaman yang tinggi, kalangan Imam Baqilani, Imam Haramain, Imam Razi Ad-Dawadi. Itu sesuai bagi orang yang dah ada asas akidah dan kemahiran ilmu-ilmu alat, ilmu mantiknya. Kerana apa? Kerana kitab tersebut biasanya dicampurkan dengan perhujahan pemahaman yang salah. Hujah-hujah Mu'tazilah, hujah-hujah golongan yang menyeleweng, maka dibahaskan. Maka orang yang belum sampai tahap untuk faham kepada kalam dan perbincangan ini, boleh jadi kalau baca pun tak ada faedah lah. Faedah dia kurang. Bahkan boleh jadi tertarik pula bila tengok kepada hujah Mu'tazilah. Macam betul juga Mu'tazilah ni. Kok Mu'tazilah logik pun logik. Tak logik pun logik. Manusia yang buat perbuatan dia sendiri. Baru munasabah manusia kena seksa, manusia dapat pahala. Takkan Tuhan yang buat perbuatan manusia? Aduh, kita pun ikut dah Mu'tazilah. Padahal akidah Mu'tazilah tu sesat. Mana boleh kita kata ada selain Tuhan yang membuat perbuatan? Dan kita duduk buat perbuatan, orang duduk maksiat, orang duduk buat taat, terdiakan perbuatan manusia. Perbuatan manusia, usaha itu manusia buat, tapi perbuatan itu Tuhan yang cipta dan Allah yang semata-mata, dia sahaja yang mencipta perbuatan itu. Kita hanya mengusahakan saja. Nampak? Jadi oleh itu kita dapati sebahagian ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Sanusi memberi amaran kepada pelajar-pelajar agar tidak membaca kitab-kitab yang membincangkan tentang perbahasan ni secara mendalam, kecuali orang yang betul-betul ahli ni saja. Jadi cukuplah dengan kitab seperti Sanusiyah, Kharidah Bahiyah, Qawaidul Aqaid, Jawharat Tauhid dan seumpamanya. Dalam alam Melayu kita pula, ni kitab-kitab Melayu akidah yang biasa kita baca, yang banyak diajar di masjid-masjid, Risalah Tauhid, Pati Faridah, Misbahul Munir dan seumpamanya. Kemudian Faridatul Faraid, Bakuratul Amani, Durrus Thamim, Aqidatul Najih dan seumpamanya. Ini kitab hak bahasa Melayu. Ulama-ulama Nusantara kita, ulama alam Melayu kita, dia terjemah, kebanyakannya ambil daripada hak bahasa Arab, dia terjemah dalam bahasa Melayu untuk memudahkan anak bangsa dia, memudahkan keturunan orang Melayu yang tidak faham bahasa Arab untuk tahu ilmu akidah. Sebab ilmu akidah ni bukan orang Arab saja, orang Melayu. Orang Melayu, orang putih, orang Cina, orang Jepun wajib kena tahu selagi mana dia orang Islam, dia mukallaf. Isu yang penting nanti, kenapa sifat 20? Apa nak mengaji akidah Quran hadis je? Apa ngaji sifat 20? Ini juga syubhah yang biasa kita dengar.
Orang yang tidak suka kepada pengajian begini, dia akan cuba mendatangkan pelbagai syubhah dan keraguan. Nak apa mengaji sifat 20? Jadi antara syubhah dan kekeliruan yang biasa didengari mengatakan pengajian sifat 20 ini tidak mengikut ajaran akidah yang betul. Kerana sifat Tuhan bukan 20. Tak ajar dengar kata gitu. Sifat Tuhan kan bukan 20. Nama Tuhan pun 99 kan? Macam mana tiba-tiba jadi 20? Potong kat mana? Tambah kat mana? Jadi kita kena faham dulu isu. Kekeliruan ini timbul sebab apa? Sebab tidak baca huraian dan syarahan ulama yang ahli yang susung ilmu tersebut. Dia tengok, dia kata sebenarnya tidak ada ulama Asy'ariyah yang menghadkan sifat Tuhan 20 atau 13 je. Tak ada pun kalau kita mengaji kitab. Nanti kita akan tengok. Yang sebut 20 tu sebagai nama trending kita panggil. Tak. Trending. Hadis 40 yang tuan-tuan mengaji karangan Imam Nawawi rahimahullah tu. Karangan Imam Nawawi hadis 40 hak. Hadis yang disebut oleh Imam Nawawi yang dikumpulkan 40 ke? 40 lebih. 40 apa dah ingat? 43, 40 apa tak ingat. Dah apa sebut 40? Dia jadi trending, dia jadi trademark, faham tak? Hadis 40, pada 40 lebih. Lebih pada 40. Jadi sifat 20 ni adakah kerana memang sifat Tuhan 20 saja? Tidak, ulama kita tidak kata sifat Tuhan tu hanya 20 saja ataupun 13 saja. Bahkan mereka menyebutkan bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga. Kita berada muka surat 8 atas Jadi sifat Tuhan tu bukan terhad 20. Secara ijmali, secara umum, wajib Allah, makna wajib bagi Allah bersifat dengan sekalian sifat kesempurnaan. Banyak mana tak terhingga kita nak bilang. Tak. Hak molek tu dia belaka hak Tuhan. Kita gitulah sebut. Hak sifat sempurna tu hak Tuhan belaka. Jadi 20 tak? Bukan 20 sebenarnya. Namun 20 sifat tersebut ialah sifat-sifat yang dinyatakan secara khusus dalam nas Al-Quran. Sifat yang dinyatakan secara khusus dalam nas Al-Quran dan hadis dan ijma'. Itu jadi 20 tu. Dan sifat ini boleh dianggap sebagai asas dan ibu kepada sifat-sifat lain. Kita ambil contoh. Sebagai contoh, sifat pemberi rezeki yang difahami daripada nama Tuhan Ar-Razzaq. Kita bilang nama Asma'ullah Al-Husna, Ar-Razzaq. Sifat menghidup dan mematikan yang dipaham daripada nama Allah Al-Muhyi wal-Mumit. Nama Tuhan tu kan? Al-Muhyi wal-Mumit, Ar-Razzaq. Kalau kita perhatikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, itu semua kembali pada apa? Kembali kepada perbuatan Tuhan. Kembali kepada perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan ni berkait dengan apa? Berkait dengan kudrat Tuhan. Apa? Berkait dengan kudrat. Jadi dalam sifat kudrat tu, kalau kita bilang kudrat, iradah, ilmu, hayat, kudrat tu, ada dia punya perincian dia. Hak tu jadi nama Tuhan tu lebih banyak. Bahkan bukan 99 je kalau ikutnya. Bagi Allah Ta'ala segala nama-nama yang indah. Walillahi asma'ul husna. Nama-nama yang indah itu milik Tuhan. Tapi 99 tu kerana ada khususiyah disebut dalam hadis. Kalau ikut nama Tuhan banyak lagi. Nabi pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan setiap nama yang Engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang kamu namakan akan diri kamu. Au anzaltahu syai'a fi kitabik, yang kamu turunkan dalam kitab kamu. Aw ista'tharta bihi fil ilmi 'indak, ataupun nama-nama yang kamu rahsiakan yang hanya kamu seorang tahu. Makna ada nama-nama yang Tuhan tak beritahu kepada hamba-Nya. Jadi nama Tuhan tu lebih daripada 99. Dan 99 tu ialah nama yang datang khusus dalam hadis. Nabi sebut lillahi ta'ala
tis'atun inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah. Tuhan mempunyai 99 nama, 100 kecuali satu. Itu ada kelebihan yang warid berdasarkan hadis tersebut. Nabi kata man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang betul memahami, mengingatnya dan faham dan beramal dengannya, dia akan masuk syurga. Okay. Justru sifat 20 ini pada hakikatnya adalah ringkasan dan himpunan bagi sifat-sifat kesempurnaan Allah tanpa menafikan sifat-sifat lain. Jelas dah sini. Jadi kalau ada petikan lagi sifat 20, petikan lagi, kita pun kabarlah ke dia. Bukan 20 saja. Ulama tak ada hak kata 20 sahaja. Okey, timbul lagi satu isu sebelum kita masuk ni. Ada beberapa isu lah yang disebut di sini. Adakah Asy'ariyah ni mendahulukan akal? Nanti kita akan belajar awal-awal sebelum masuk bincang sifat Tuhan, kita belajar pasal hukum akal. Kita belajar pasal hukum akal. Dan dalil-dalil pun kata ada pun dalil wujud Allah. Guna dalil akli banyak ni. Dah, adakah ini menunjukkan ulama kita Asy'ariyah mendahulukan akal? Ini juga tuduhan melulu yang dituduh oleh orang yang benci kepada akidah yang sebenar ni. Mereka kata Asy'ariyah mendahulukan akal. Okey. Terdapat juga mereka yang menuduh Asy'ariyah mendahulukan akal dan membelakangkan syarak. Sebagaimana golongan Mu'tazilah ditulis istilahnya mukhannathatul Asy'ariyah, mukhannathatul Mu'tazilah. Mukhannathatul Mu'tazilah. Asy'ariyah ni makna Mu'tazilah pondang. Tahu pondang? Ni tuduhan jahat lah Ya kalau maknanya nak kata betul-betul sungguh tak. Ada ciri-ciri makna dia macam dua jantina, dua alam. Dua alam. Jadi tuduhan ni kata mukhannathatul Mu'tazilah. Dia kata Mu'tazilah betul, ada beza sikit, tapi dia macam berlakon menipu-nipu lah. Kerana tak berani sebut betul. Patutnya Mu'tazilah dah, tapi tak sebut Mu'tazilah. Ini juga pelik. Peliknya sangat jelas lah kalau kita yang orang yang mengaji lah benda ni. Asy'ariyah ni kebanyakan kitabnya rok Mu'tazilah. Takkan dia tu nak ambil pandangan Mu'tazilah? Daripada zaman dulu yang menjadikan Mu'tazilah jadi jatuh, jadi tidak menjadi akidah jumhur umat Islam, tidak menjadi akidah khilafah. Apa sebab? Sebab Asy'ariyah. Sebab mazhab akidah ahli sunnah ni. Dulu kalau akidah maknanya orang tak berani lawan dengan golongan Mu'tazilah sebab dia jaguh dalam debat, jaguh dalam berhujah. Mereka ada ilmu untuk lawan balas balik hujah. Tapi apabila Imam Abu Hasan Asy'ari keluar pada Mu'tazilah dan dia juga menulis dan mengajarkan, menyebarkan ilmu berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah ni, berdasarkan hujah akal, akhirnya Mu'tazilah jadi terpendam, hilang. Jadi dok naik ada nama dia. Leni pun persatuan Mu'tazilah tak ada orang ngaku dia Mu'tazilah. Kecuali dia ada i'tikad Mu'tazilah tu ada, tapi tak ada mengaku dia bermazhab Mu'tazilah. Nampak? Jasa apa? Jasa ulama-ulama Asy'ariyah. Jadi peliklah tiba-tiba kata Asy'ariyah ni Mu'tazilah yang berlakon-lakon. Tuduhan ini adalah dusta. Kerana apa? Orang yang kata gini dia tidak memahami kaedah istidlal. Dia panggil kaedah pendalilan dan penghujahan. Okay. Antara sebab para ulama menyebut perbahasan hukum akal dalam perbincangan akidah dan menjadikannya sebagai neraca dan kayu ukur ialah kerana akidah Islam bukan saja dikhitab, dituntut daripada orang Islam, bahkan sekalian mukallaf. Antara sebab ni, antaralah hujah lain banyak lagi lah, hujah secara teknikal, secara ilmiah banyak, tapi kita sebut hak senang kita faham. Akidah kita ni Allah Ta'ala turunkan akidah keimanan ni supaya siapa beriman? Seluruh manusia, seluruh umat, bukan kepada orang Islam saja. Okey, kita orang Islam percaya dengan Quran dan hadis. Bila kita buat ayat Quran, qul huwallahu ahad, amantu billah, kita pun beriman dengan Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat Quran kita beriman, surrender kita.
Hadis Nabi, bila hadis Nabi, hadis yang sahih, kita pun beriman. Tak? Hadis yang diterima ulama, kita beriman. Sebab apa? Kita dah yakin bahawa Quran dan hadis itu datang daripada sumber yang benar. Dah orang bukan Islam, orang bukan Islam, macam mana mereka nak terima benda yang disebut dalam Quran? Kita cakap dengan orang bukan Islam, orang kafir, kata awak kena beriman Tuhan satu. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Nak terima gitu? Balik awal. Orang kita balik awal. Go back early. Balik awal. Kita orang yang terima Al-Quran hadis, kita boleh terimalah sebab memang kita yakin tentang sumber Quran dan hadis. Orang bukan Islam dari awal memang tak terima Quran hadis. Kita berhujah dengan Quran hadis, tak terima. Mana terima? Sebab itu ulama letak apa benda yang semua manusia ada belaka, sepakat belaka. Apa dia neraca ukuran, kayu pengukur yang semua ada? Akal. Dan Allah Ta'ala turunkan Quran ni, dalam ayat Quran penuh ayat-ayat suruh manusia berfikir dengan akal. Tuhan turun ayat Quran kepada musyrikin Mekah, orang kafir. Macam mana bukti ada Tuhan? Mu tengok alam. Afala yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ibli kaifa wa ilal ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengok kepada sekeliling. Bukit ni macam mana, dibentangkan bumi macam mana. Tengok kepada unta hak dia naik tu. Fikir, boleh jadi sendiri ke benda gini? Adakah Tuhan berhala ke yang buat? Dia suruh fikir. Jadi asal itulah ulama kata penting kita kena alignment otak kita. Hak tu pembicaraan hukum akal ni kena baiki. Kereta kita lama-lama saja kena baiki balik alignment dia, balancing dia, kena tuing balik. Tak? Enjin dan seumpamanya. Alat pengukur otak ni dia kena susun dengan supaya apa? Kita berfikir dengan cara betul. Nampak? Jadi akal ini semua manusia ada. Okay. Jadi sudah tentu berhujah dengan Al-Quran dan hadis tidak sesuai jika berhadapan dengan golongan belum Islam. Bagaimanakah hendak meyakinkan mereka kepada akidah Islam menggunakan Quran dan hadis yang mereka dari awal lagi tak percaya? Tentulah perlu kepada satu neraca yang universal yang boleh dijadikan sandaran dan rujukan bagi menentukan hukum. Neraca tersebut ialah akal, kerana setiap mukallaf sudah tentu mempunyai akal dan asas pemikiran yang sama antara satu sama lain. Contoh, kita ambil contoh. Setiap yang berakal mengakui mustahil sesuatu yang bertentangan boleh berhimpun pada waktu yang sama. Benda ni kita sekarang ni nak ambil contoh. Akal kita Tuhan buat ni manusia yang maknanya akal sihat, bukan orang tak sihat ni. Orang hak cerdik, orang hak bukan gila lah. Dia boleh faham benda asas dalam pemikiran. Benda hak berlawanan tak boleh berhimpun sekali. Benda yang berlawanan dia tidak boleh berhimpun sekali. Hak ni kalau kita fikir-fikir betul tak? Betul lah. Mustahil benda yang berlawanan berhimpun sekali. Contoh pen yang saya ada ni, dia bergerak dan diam dalam masa yang sama. Sekaligus dalam masa gerak tu dia diam. Boleh terima tak? Ada hak dalam ni boleh terima tak? Boleh terima tu istimewa lah tu. Ni pen hak saya, tak ada pen lah ni, meja ni. Meja ni boleh gerak dan diam. Dalam masa dia gerak tu dia diam. Boleh terima tak? Boleh tak? Tanyalah siapa-siapa orang berakal, memang kata mustahil. Tu kita ubik mustahil. Perkara yang tak boleh nak terima akal. Dia dalam masa dia gerak, dia juga diam. Nampak? Itu hak mustahil. Anak kita diberanak, anak kita tu dia tu dilahirkan oleh kita dan kita dilahirkan oleh anak kita. Boleh terima tak? Anak kita tu kita tak beranak ke dia? Lepas tu kita beranak ke dia? Dan kita ni dia beranak kita pula. Boleh terima? Tak boleh terima gitu tak? Dah benda asas ke? Ni bukan benda akidah lagi, nak susung pemikiran kita biar kita kenal. Ni orang panggilnya mustahil. Mustahil. Bila kita tahu hak ni nama mustahil, hak ni nama wajib, hak ni nama jaiz, kita betul balik.
kita twinning balik, kita alignment balik otak kita kat gini bila kata mustahil ada Tuhan lain selain Allah. Kita tak tahu dah. Sebagaimana mustahilnya anak kita tu lebih tua daripada kita. Oh, saya beranak tapi anak saya ni tua sikit daripada saya. Tua sikit pada saya. Anak dia bukan anak akak boleh jadi. Anak hak dia lahir dia beranak. Tapi tua pada saya lah. Saya adalah 50, dia 51. Tak usah 51 lah. Awas minit, awas saat pun mustahil dah. Mana boleh begitu? Nampak? Sesuatu yang bertentangan boleh berhimpun pada waktu yang sama seperti bergerak dan diam. Gerak dan diam dalam masa yang sama, tak boleh terima. Justru perbincangan hukum akal adalah penting supaya neraca ini boleh diletakkan terlebih dahulu sebelum membincangkan perkara-perkara akidah. Hal ini adalah selari dengan tuntutan Al-Quran yang menyuruh manusia menggunakan akal mencari bukti kewujudan dan kekuasaan Allah. Peranan akal hanyalah untuk menyuluh dan memandu kefahaman yang benar dan lurus dari nas-nas syarak, bukan mendahului nas. Itu dia. Jadi di sisi ahli sunnah, akal ni tugasnya benda. Bukan akal duduk depan Al-Quran hadis turut akal, bukan. Akal duduk depan Al-Quran turut akal, bukan. Akal ni hanya menyuluh je. Nas Quran hadis tu benda hak tetap dah. Akal ni dia tolong suluh. Nampak, oh gini maksud Quran, oh gini maksud hadis. Bukan maknanya Quran hadis ikut akal, bukan. Itu perletakan akal sebagai alat untuk memahami nas Al-Quran dan nas hadis. Maka dapat disimpulkan bahawa manhaj akidah yang dibawa oleh para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan mazhab akidah yang mengikut kefahaman para sahabat, salafus soleh dan ulama mu'tabar. Itu yang dipegang oleh para ulama sejak zaman berzama daripada dulu. Tiba-tiba mari orang kedia ni kata hak dipegang oleh Imam Nawawi, Imam Ghazali, yang dipegang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Salah. Hak dibawa oleh Syekh Daud Al-Fatani, oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, ulama-ulama Syekh Ahmad kita. Maka dia kata ni sesat Asy'ariyah. Boleh terima tak gitu? Dia fikir logik lah. Maknanya awak seorang ke hak betul akidah? Oh, yakin dia cakap tu. Bahkan sebahagiannya berani kata mereka ini tersilap. Tersilap bab akidah. Oh, dia nak jadi lembut sikit lah, nak bunyi lembut. Padahal hak ni patut dia tu mukhannas tu. Sebutlah kata salah, sebutlah kata sesat. Kalau berani sangat, tapi tak berani sebab ulama ni besar. Dia kata ulama ni tersilap pada bab akidah. Kita dengar ni, oh, boleh jadi juga ulama tersilap. Sebab apa tak kata saya kot tersilap? Barulah munasabah. Kok saya tak faham lagi macam mana ulama faham. Munasabah sikit. Sebab ulama yang berada atas akidah ni bukan seorang dua. Bukan pakat ustaz, bukan pakat berceramah biasa, bukan pakat pensyarah universiti, bukan. Ni ulama yang jadi rujukan dunia ni. Yang mana ilmu agama ni melalui mereka. Tiba-tiba kita nak tuduh akidah tu tak betul dengan akidah Nabi, dengan akidah salah. Jadi ni nak betul balik fikiran ni. Jadi logik kat mana tu logik tu? Okey. Jadi sejak zaman berdaman manhaj ini menjadi benteng kukuh kepada akidah Islam daripada segala ancaman dari luar dan dari dalam yang cuba menanam benih keraguan dan syubhah dalam ummah. Apa yang menjadi tanggungjawab kepada generasi yang mendatang ialah mengukuhkan akidah dan manhaj ini serta menjawab segala ideologi baru yang muncul dalam pelbagai bentuk yang mengelirukan. Adalah amat tidak bijak usaha memulakan pembinaan akidah daripada kosong kepada bentuk baru yang belum pasti kekuatannya. Kita ada apalah, saya nak reka sendiri pengajian akidah berdasarkan Quran hadis. Maknanya dia cubalah nak membuat satu pembaharuan lah kata. Dia kata nak reka sendiri. Boleh reka tapi tak apa nak cerdik sikit lah. Cerdik juga tu, reka tu perlukan kepada kecerdikan, tapi kita panggil rugi. Sebab apa? Nak bina daripada kosong balik, walhal telah terdapat asas tapak binaan yang kukuh
yang dibina oleh para ulama yang mampu menongkah arus perubahan zaman. Ada dah ulama susun dah kaedah, kita bina je lah. Orang buat tapak dah, kita buat lah. Bina tak tu. Kalau kita rombak balik tapak, banyak kerja. Okey. Habis. Okey, sekarang ni masuk kepada biografi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sikit. Kita kena kenal lah juga imam kita, Imam Abu Hasan Asy'ari, yang kita kata mazhab Asy'ariyah ni siapa? Tuan punya mazhab ini ataupun pengasasnya. Nama sebenar Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ialah Ali bin Ismail. Abu Hasan tu kunyah dia. Jadi kebiasaan orang Arab, orang yang nama Ali, kunyah dia Abu Hasan, walaupun anak dia tak ada pun nama Hasan. Jadi orang nama Ali biasanya dia punya gelaran kunyah. Kunyah ni gelaran Abu Ahmad, Abu Fudail, Abu Muhammad, Abu Zaid. Jadi orang nama Ali, kunyah dia ialah Abu Hasan. Nama dia Ali, nama sebenar dia bin Ismail bin Abi Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abu Musa bin Qais Al-Asy'ari. Ini Abu Musa Asy'ari ni. Apabila kita menelusuri nasab keturunan Imam Abu Hasan Asy'ari, kita akan dapati bahawa salah seorang daripadanya ialah sahabat Nabi. Jadi moyang Imam Abu Hasan ni sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Asy'ari. Beliau memainkan peranan yang penting dalam peristiwa tahkim antara pihak Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa berlakunya peristiwa tahkim pada zaman Sayyidina Ali, itulah berlaku pergolakan politik dalaman dalam sahabat dan juga umat Islam. Satu puak yang bersama Sayyidina Ali, satu puak bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dalam sejarah lah. Jadi berlakulah pertempuran, berlakulah pembunuhan, kematian dalam tu. Jadi Imam Abu Musa ataupun sahabat Nabi Abu Musa Asy'ari ni dia wakil kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia kiranya pihak yang benar lah, sebab dia khalifah, dia pihak yang berkuasa ketika itu. Tapi ialah kerana sebab berlakunya fitnah, maka akhirnya berlakulah pertumpahan darah. Nampak tak? Jadi dia terlibat di situ. Beliau dilantik menjadi hakam orang tengah dalam usaha menyatukan kaum muslimin dengan mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan pertelikahan tersebut. Lahir bila? Lahir pada tahun 260 Hijrah bersamaan 873 Masihi. Sebahagian ahli sejarah yang lain pula menyatakan lahir pada 270. Jadi khilaf lah tu Pendidikan dan gurunya. Bapanya Ismail bin Abi Bishr meninggal dunia semasa beliau masih kecil. Ketika hendak meninggal dunia, beliau berwasiat supaya anaknya dihantar untuk mendapat pendidikan daripada Syekh Zakaria bin Yahya As-Saji, seorang ulama besar ahli sunnah dan seorang imam dalam ilmu hadis, fiqh, usul fiqh. Beliau berharap supaya anaknya menjadi seorang ilmuwan yang beraliran sunni. Jadi ayah dia pesan dulu masa kecil ni, dia mengajilah, pesan supaya anak dia mengaji dengan ulama Syekh Zakaria As-Saji ni. Setelah kewafatan bapanya, beliau dihantar kepada Syekh Zakaria. Sebelum itu beliau berguru kepada Khalifah Abu Khalifah Al-Jamhi, Sahal bin Nuh, Muhammad bin Ya'qub Al-Ma'bari, Abu Abdurrahman bin Khalaf Al-Dabbi. Semuanya merupakan ahli hadis. Dan Imam Abu Hasan banyak meriwayatkan hadis daripada mereka. Jadi kena ingat, sebab dalam sejarah Imam Abu Hasan ni terkenal dia ni belajar dengan ayah tiri dia, Abu Ali Al-Jubai, yang mana ayah tiri ni ialah tokoh Mu'tazilah besar zaman tu. Jadi orang lupa aspek bahawa Imam Abu Hasan juga sebelum dia belajar Mu'tazilah tu, dia masa kecil dia mengaji ahli sunnah. Dia ada asas benih sunnah tu ada. Dia mengaji dengan ulama-ulama hadis. Makna bukan makna mari pada kosong isi dengan Mu'tazilah dah. Jadi asas ilmu sunnah tu, akidah ahli sunnah tu dah ada kepada Sayyidina Abu Hasan Al-Asy'ari sejak daripada kecil. Abu Hasan Asy'ari telah mempelajari ilmu usul fiqh daripada Abu Ishaq Al-Marwazi, iaitu salah seorang ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Al-Marwazi ialah seorang tokoh ulama yang telah melahirkan ramai murid dan pakar dalam ilmu fiqh dan usul fiqh.
Maka tidak tepat pandangan yang mengatakan bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari hanya belajar daripada Mu'tazilah saja. Bahkan beliau juga berguru kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan makna Mu'tazilah saja. Pengajian beliau daripada mazhab Mu'tazilah bermula apabila ibunya berkahwin dengan seorang tokoh besar Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Ni ayah tiri dia ni. Selama 30 tahun Imam Abu Hasan tinggal bersama Al-Jubai dan dibesarkan di bawah jagaan. Dalam masa yang sama beliau menimba ilmu akidah berfahaman Mu'tazilah daripada bapa tirinya, sehingga beliau menjadi pakar yang menguasai ilmu dan prinsip Mu'tazilah. Jadi belajar dengan ayah tiri dia. Sebab Mu'tazilah tu masa tu tengah naik juga. Naik juga. Maknanya kalau siapa-siapa nak berdebat, berdebat Mu'tazilah biasanya kalah. Biasanya kalah. Oleh kerana penguasaan ilmu yang tinggi, kecekapan fikiran dan kefasihan lidah, beliau dianggap sebagai salah seorang imam atau pemimpin Mu'tazilah. Kerap kali Abu Ali Jubai memberi kepercayaan kepada anak tirinya untuk mewakilinya perbincangan dan perdebatan. Ayah dia mata dia pula. Kalau pergi debat, mugilah Abu Hasan, mu tolong debatlah bagi pihak aku. Kemudian dia tengok bagaimana Imam Abu Hasan daripada marhalah fasal Mu'tazilah beralih kepada ahli sunnah. Menurut Dr. Mahyuddin bin Hashim dalam bukunya Imam Asy'ari, pengasas mazhab Asy'ariyah, pembuka jalan penyelesaian, terdapat 3 faktor yang menyebabkan Imam Abu Hasan Asy'ari keluar daripada mazhab Mu'tazilah. Apa dia? Pertama, kecelaruan pemikiran Mu'tazilah. Apabila Imam Abu Hasan Asy'ari dia belajar Mu'tazilah dan dia banding dengan apa yang ada dalam Quran hadis, dia nampak ada kecelaruan pemikiran Mu'tazilah ni. Apa dia? Imam Asy'ari merasa tidak tenang dengan beberapa pemikiran Mu'tazilah. Akal fikiran dan jiwanya memberontak. Tercetus dalam dirinya perasaan ragu-ragu terhadap takwilan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni kalau ada ayat yang tak sesuai dengan kaedah dan konsep mereka, mereka akan takwil. Jadi takwil ni banyak sangat takwil yang kita kadang Imam Abu Hasan kata takwil begitu banyak. Mereka juga mentakwilkan Quran mengikut kehendak mereka. Imam Abu Hasan Asy'ari berpendapat bahawa kebenaran yang jelas nyata ialah jalan yang dilalui oleh para sahabat dan para salafus soleh. Ekoran daripada wujudnya konflik dalam jiwanya itu, beliau mengasingkan diri dalam rumah selama 15 hari untuk berfikir dan meneliti di samping beristikharah kepada Allah. Sehingga jiwanya tenang dan memutuskan untuk keluar daripada Mu'tazilah dan kembali kepada mazhab sahabat dan salafus soleh. Itu satu. Ini antara peristiwa-peristiwa rentetan kenapa Imam Abu Hasan Asy'ari keluar daripada Mu'tazilah. Yang kedua, perdebatan antara beliau dan Abu Ali Al-Jubai, pak tiri dia. Perdebatan yang masyhur telah berlaku antara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan gurunya Abu Ali Jubai. Persoalan yang timbul berkenaan kewajipan ke atas Allah melakukan perbuatan baik dan lebih baik, salah wal aslah. Gini, saya rekahkan sini dah. Ni biasa orang cerita. Apa sebab Imam Abu Hasan Asy'ari keluar pada Mu'tazilah? Antaranya ialah isu as-salah wal aslah. Di sisi Mu'tazilah, Allah wajib buat benda hak baik sahaja. Benda hak baik. Kalau ada antara baik dengan buruk, Tuhan akan pilih hak baik. Kalau antara baik dan lebih baik, Tuhan akan pilih hak lebih baik. Dia panggil salah wal aslah. Tak. Kalau antara dua, benda buruk dengan jahat, Tuhan mesti pilih benda baik. Sebab Tuhan kan baik, Tuhan kan sempurna. Takkan Tuhan nak pilih hak hina. Kalau antara baik dan lebih baik, wajib Tuhan pilih hak lebih baik, kerana lebih baik itu lebih kesempurnaan. Di sisi pandangan Mu'tazilah, mereka letak itu sebagai wajib Tuhan. Okey. Kemudian dia datangkan soalan kepada ayah tiri dia. Apa pandangan tuan terhadap 3 golongan ini? Pertama, seorang mati dalam keadaan beriman. Kedua, seorang yang mati dalam keadaan kufur. Dan ketiga, seorang yang mati sebelum balik. Tanya, apa hukum Tuhan nak buat apa kepada 3 orang? Orang pertama, dia mati kufur. Orang yang kedua orang pertama mati beriman. Orang yang kedua mati dalam keadaan kufur. Yang ketiga mati kecil. Jadi gurunya menjawab,
Orang mukmin itu tergolong dalam golongan yang diberi darajat. Fid darajat dia panggil. Darajat tu maknanya mendapat syurga, duduk dalam syurga yang tinggi darjatnya. Orang yang kafir itu pula tergolong daripada orang yang binasa. Fid darakat, dalam peringkat-peringkat tingkatan neraka. Kerana apa? Kerana kufur kepada Allah. Dan budak kecil itu pula tergolong daripada golongan yang selamat. Apa dia? Tak masuk neraka, syurga tak boleh duduk tinggi. Selamatlah, maknanya duduk tengah lah kita kata. Nampak tak? Nak masuk neraka, baik dia buat dosa. Nak masuk syurga macam abang dia berimam tu, tak boleh lah sebab dia tak buat amal. Jadi duduk tengah ni lah, tapi selamat daripada neraka. Nampak? Jadi Imam Syari bertanya lagi. Dah kalau gitu, ni jawapan ayah tiri dia. Dia kata orang kafir tu masuk neraka lah, orang Islam masuk syurga. Budak kecil neraka pun tidak, syurga pun tidak, sebab amal tak buat, dosa tak buat. Imam Abu Hasan Asy'ari tanya lagi, adakah budak kecil itu boleh naik ke peringkat golongan yang tinggi lagi? Dia tanya kepada ayah tiri dia, apa Tuhan nak jawab ke akhirat nanti bila berhujah dengan 3 orang ni? Kalau budak kecil tu tanya, ya Allah, kenapa kamu matikan aku kecil? Tak biarkan aku hidup supaya aku dapat buat amal, dapat masuk syurga juga macam abang aku hak berimam tu. Kenapa kamu biarkan aku mati kecil? Kalau mati kecil ni tak boleh duduk dalam keadaan syurga yang darjat tinggi. Biarlah aku hidup supaya aku dapat beramal, dapat duduk bersama dalam syurga yang tinggi. Maknanya yang lebih patut Tuhan buat. Solah dan aslah ni. Antara mati kecil dengan mati besar tapi beramal. Patut engkau biarkan aku hidup supaya dapat masuk syurga. Jadi Tok Guru khabar, kalau gitu Tuhan akan jawab ke dia. Tuhan akan jawab ke dia, aku tahu kalau kamu besar kamu akan kufur. Jadi lebih elok mu mati kecil. Antara kufur dengan mati kecil, hak mana lebih molek? Mati kecil lah. Jawapan Tok Guru dia. Tuhan akan jawab gitu ke dia. Tok Guru khabar, kalau budak ni tanya, kenapa mu tak biarkan aku besar supaya aku berimam? Jadi Tuhan akan jawab, aku tahu dah bila mu besar mu akan kufur. Jadi lebih eloklah kamu mati kecil. Itu lebih salah, lebih aslah daripada kamu mati dalam keadaan kufur. Jadi Imam Abu Ali jawab. Jadi Imam Abu Hasan tanya balik, apa yang akan dijawab oleh Allah kalau orang kafir yang mati, yang kafir, yang dewasa, yang kufur tadi? Tanya balik Tuhan, ya Allah, kenapa kamu biarkan aku ni dewasa jadi kufur? Kenapa tak biarkan aku mati kecil? Padahal mati kecil tu lebih elok daripada aku dewasa dan kufur. Nak jawab kan dia? Ikut kaedah perisi, lekat, panggil lekat. Sumbat-sumbat. Tak boleh jawab dah. Ikut prinsip Mu'tazilah, tak dia boleh jawab. Kalau biar besar masuk neraka. Tuhan tahu kan ilmu Tuhan kan mutlak. Di Mu'tazilah tak nafi ilmu Tuhan. Dia tahu dah Tuhan, kalau Tuhan khabar, aku tahu dah bila dewasa mu kafir, baik mu mati kecil. Dah kalau gitu orang kafir nak berhujah depan Tuhan, ya Allah, tak ke mu tahu aku ni bila dewasa kafir, apa mu tak matikan aku kecil? Buah kilah. Buah kilah. Jadi bila gitu, seterusnya, ni Imam Abu Hasan Asy'ari tanya balik. Jadi Abu Ali Jubai terdiam. Tak boleh jawab, nak jawab ke mana? Ikut kaedah ni memang tak boleh jawab, lekat, sumbat. Apa dah? Lalu dia kata, seketika lalu berkata kepada Imam Asy'ari, kamu gila? Mu gila ke? Tak boleh jawab tu. Mu gila ke? Tak boleh jawab lah. Marah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari kata apa? Tidak. Bahkan keldai kepunyaan tuan telah berhenti pada bendung. Waqafa himaru syaikh ala atabah. Lakin waqafa himaru syaikh ala atabah. Itu kiasan. Kiasan maknanya keldai tuan berhenti kat benda, tak boleh masuk, tak boleh pergi. Dia panggil mati hujah.
Idak saya dak gila. Tapi tuang mati hujah. Bila begitu, jelaslah bahawa apa? Bahawa kaedah yang Mu'tazilah letak tadi, Tuhan hanya wajib buat benda baik saja. Tak betul. Kenapa Tuhan wajib buat benda baik saja? Ikut Tuhan lah. Kan dia Tuhan. Kalau dia wajib buat benda baik saja, maknanya terhad. Dia tak boleh buat. Tak bebas. Tak bebas. Benda kat Tuhan. Tuhan kan bebas. Atas dia kehendak iradat dia. Jadi itu jelas. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak kamu kehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ni pun panjang pula ni. Bab mimpi. Bab mimpi, jadi rasanya kita boleh berhenti sinilah pada berkaitan dengan sebab ketiga, iaitu mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada nak tanya? Tak. Ada nak tanya. Okey. Tak ada, sekadar tu sajalah untuk perjumpaan kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada selang seminggu lagi insyaAllah ta'ala di panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.